نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dihormati Tuan Nazir dan seluruh anggota dan kuasa serta para pegawai Masjid Setia Alam, barisan para imam dan para asatizah yang dimuliakan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia nikmatnya. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas segala ujian yang Allah timpakan kepada kita dan bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab amalan-amalan penghapus dosa, dan malam ini kita lihat perkara yang ke-10. Di antara amalan-amalan yang dah biasa kita lakukan, mungkin kita sedar atau kita tidak sedari, di antara amalan yang kita sentiasa lakukan itu adalah salah satu daripada amalan atau ibadah penyebab untuk Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, iaitu berwuduk. Tuan-tuan, berwuduk ini merupakan suatu perkara besar. Dia adalah penyempurna kepada ibadat solat yang kita dirikan. Tidak sah solat tak kala mana wuduk yang kita ambil, yang kita lakukan itu tidak sempurna. Baik. Sebuah hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله." Sabda Nabi SAW, tidaklah waktu solat wajib yang datang kepada orang-orang Islam, kepada orang Muslim, kemudian dia menyempurnakan wuduknya. Nabi nak bagi tahu kepada kita, tak kala mana masuk saja solat fardu, maka kaum muslimin akan mengambil atau melakukan wuduk terlebih dahulu sebelum solat. Dengan wuduk yang diambil tadi, maka dia pun mengerjakan solatnya dengan penuh khusyuk dan dengan penyempurnaan segala rukun-rukunnya dengan baik. Melainkan, kata Nabi, melainkan perkara tersebut, wuduk yang kita ambil dengan sempurna, dengan baik tadi, wuduk yang sempurna yang kita lakukan, yang kita ambil, bukan wuduk yang kita ambil dalam keadaan yang tergopoh-gapah dan cincai. Wuduk yang sempurna, berwuduk dengan sempurna, berwuduk yang tidak melakukan pembaziran, berwuduk yang menyempurnakan segala rukun-rukun wuduk dengan baik. Baik. Melainkan perkara tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu, selama mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar
dan ia berlaku sepanjang waktu. Maknanya setiap kali kita ambil wuduk dengan baik dan sempurna untuk menyempurnakan solat fardu kita, kata Nabi SAW, dia bersifat sebagai penghapus dosa. Bahkan banyak hadis-hadis lain yang Nabi SAW ceritakan tentang perihal wuduk ini sebagai penghapus dosa. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dia berlaku bila dia valid sehingga kita meninggalkan dunia ini. Selama mana kita berwuduk, yakin dan percayalah wuduk yang kita ambil dengan sempurna tadi antara lain sifatnya adalah sebagai penghapus dosa. Dalam riwayat yang lain Nabi kata dosa itu akan keluar daripada celah-celah kukunya. Nanti kita akan jumpa beberapa hadis lagi yang menarik tentang wuduk ini. Benar sebuah hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengutarakan salah satu daripada sabda Nabi SAW. Kata Nabi, "Atani lailata Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah." Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan yang disahihkan oleh Albani dan oleh Imam Tirmizi dalam Sahih Tirmizi. Nabi kata, malam tadi Rabbku yang maha tinggi telah mendatangiku dengan kewujudan yang paling sempurna. Ibn Abbas berkata, aku mengira baginda bersabda dalam mimpinya. Lalu kata Nabi, Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang dibicarakan oleh penduduk langit, oleh para malaikat di langit? Nabi kata, la, aku tak tahu. Ana la adri. Kemudian kata Nabi SAW lagi, فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ خَدَّيَّ. Kemudian kata Nabi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tangannya di antara dua dadanya sehingga kan baginda merasa kesejukan sehingga ke leher ataupun ke halkum. Baik. Kemudian Allah bertanya lagi kepada bila Allah Subhanahu, kata Nabi SAW menceritakan bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan tangan di antara dadanya, maka baginda dapat mengetahui apa yang sedang berlaku, apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la? Apakah kamu mengetahui apa yang sedang berlaku di langit? Apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang disembangkan, apa yang sedang digosipkan oleh para malaikat di langit? Kata Nabi SAW, na'am. Maka Nabi telah dapat mengetahui apa yang sedang berlaku di langit pada ketika itu. Kata Nabi SAW, mereka sedang berdebat, sedang berbicara tentang amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Antaranya kata Nabi, amalan tersebut adalah yang pertama, amalan iaitu pertama sekali Nabi kata, mereka yang duduk seketika di masjid di mana mereka menunaikan solat fardunya, duduk seketika selepas solat fardu, duduk seketika, berdiam di masjid setelah solat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW. Walaupun seketika cuma antara mungkin 40 minit ke 1 jam selepas solat maghrib menanti solat isya. Ini di antara waktu yang sangat available untuk kita. Berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Selepas solat subuh kita ada kerja, kita urusan, mungkin besok solat weekend, mungkinlah hari-hari lain kita bekerja, tapi
solat fardu maghrib adalah antara maghrib dan isyak adalah waktu yang paling available untuk kita yang sangat munasabah untuk kita duduk seketika di masjid selepas solat fardu, sama ada majlis ilmu atau tidak ada majlis ilmu atau seumpamanya. Kita tak balik, kita tetap setia menunggu solat fardu yang berikutnya, solat isyak. Jadilah dalam tempoh sehari itu ada. Yang kedua, kata Nabi, mereka yang berjalan kaki menuju ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah. Mereka yang berjalan kaki atau sebaliknya mereka yang berusaha berkenderaan atau berjalan kaki menuju daripada rumahnya ke masjid untuk menunaikan solat fardu. Walaupun kita ada kereta yang canggih, kereta yang mewah, kereta yang besar, kenderaan yang baik, tetapi ramai yang tidak boleh sampai ke masjid untuk menunaikan solat fardunya. Dan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di antara insan-insan istimewa yang terpilih. Dengan segala kemudahan yang kita ada, kita dapat sampai ke masjid untuk menunaikan solat fardu. Di mana pun, di sini baik atau di tempat-tempat yang lain, di masjid atau surau yang lain, untuk bersama mendirikan solat berjamaah. Semoga kita termasuk juga dalam kelompok yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, orang yang menyempurnakan wuduknya dengan baik. Orang yang menyempurnakan wuduknya dengan baik. Lantaran itu saya nasihat, saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk ketika mana kita berwuduklah dengan cermat, dengan baik. Semoga wuduk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Baik. Dan barang sesiapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, pertama sekali tadi Nabi kata apa? Mereka yang diam di masjid selepas solat, tunggu di masjid selepas solat. Yang kedua, mereka yang berjalan kaki menuju ke masjid untuk mendirikan solat jamaah. Yang ketiganya, mereka yang menyempurnakan wuduk. Kata Nabi, barang sesiapa yang melakukan perkara tersebut, dia akan mendapat kehidupan yang baik dan kematiannya juga adalah kematian yang baik. Bagaimana kita nak mendapat kehidupan yang baik dan kematian yang baik? Seperti mana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa yang kita pohon disusul dengan tindakan dan perbuatan yang disebut sesuai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis. Okey. Dia pun tidak mempunyai dia tidak mempunyai dosa saat seperti mana dia dilahirkan daripada rahim ibunya. Dosanya diampun dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia seperti bayi baru lahir, bersih daripada dosa-dosa. Selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa syirik dan dosa-dosa besar. Selama itulah bila mana kita mendirikan solat dan kita tunggu seketika berjalan kaki atau menuju ke tempat solat yang ketika berwuduk dengan baik dan sempurna, selama itulah kita akan mendapat penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada Allah berfirman lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, iza sallaita, apabila kamu selesai saja solat, faqul, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fa'lal khairati wa tarakal munkarati wa hubbul masakin idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Baik. Sesiapa yang berdoa selepas waktu salat, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar mampu melakukan perbuatan yang baik. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita ni lemah, sering terabai dan lalai. Itulah sikap kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, dalam banyak doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendisiplinkan kita supaya segala urusan hidup kita, bahkan urusan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun
kita kena minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah melaksana dan melakukan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang masyhur. Kadang-kadang kita tak faham apa yang kita sedang baca, apa yang sedang kita minta. Sedarkah kita sahabat semua, bila kita mengucap, kita berdoa kepada Allah, bila mana kita mengungkapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini di antara doa yang sangat besar nilai. Kita minta apa sebenarnya dengan doa tadi? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Wasyukrika, bantulah aku untuk sentiasa mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, bantulah aku untuk sentiasa memperelok, memperindah, memperbaikkan ibadahku kepada-Mu. Kita sentiasa minta dalam bab apapun, kena minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau nak buat perkara-perkara yang baik. Terkadang kita ada niat nak melakukan perkara yang baik, tapi tidak ada kekuatan dan kemampuan, tidak ada keberanian. Maka lantaran itu Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dalam bab ini pun kena minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan fikir bahawa kita tidak layak dan tidak berhak untuk meminta kepada Allah dalam perkara-perkara yang kecil. No. Kita kena minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Aisyah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun urusan tali kasutmu, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Walaupun urusan tali kasut putus, tali kasut hilang dan sebagainya, minta. Kita nampak benda tu remeh dan kecil, tapi merasakan bahawa kecil sangat, remeh sangat. Takkanlah benda tu nak minta dengan Allah. Tali kasut je pun, selipar putus je pun, selipar hilang je pun, kita rasa benda tu remeh, tak perlu. Di sisi Allah dia sangat besar. Besar kenapa? Besarnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan lemahnya hamba sentiasa mengadu nasib dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam urusan yang sekecil itu. Tuan-tuan, saya ada pengalaman seorang sahabat bercerita dengan saya, kisah pribadi hidup dia, kisah benar yang berlaku dalam kehidupan. Satu ketika dia, seorang sahabat saya ni, Allah Ta'ala uji dia dengan kemelesetan ekonomi. Allah uji dia hilang kerja, jobless, isteri pun jobless. Kan senang nak hidup di kawasan bandar dalam keadaan begitu. Duit simpanan pun makin hari berdarah habis. Anak kecil-kecil tadi masa tu dia cerita, saya cerita dalam tahun 2015 dulu, lama. Saya sangat terkesan dengan cerita dia. Dia kata satu hari anak-anaknya, dua anak. Anak-anak dia teringin nak makan KFC. Dia kata, Ustaz, saya tak ada duit dan tak ada bajet nak memenuhkan impian dan kehendak anak-anak nak makan KFC pun. Snack plate berapa ringgit? Satu paket kecil, dalam belah dah ringgit kan, RM9. Lebih kurang tu lah. Pun tak ada duit. Tak ada. Cerita dia tak ada. Nak beli snack plate ada ketui tu pun tak ada duit. Dia ajar apa kat anak dia? Dia ajar berdoa, mintalah kepada Allah. Jadi si anak ni, anak-anak kecil umur 3-4 tahun, 5-6 tahun, lurus. Anak yang lurus. Dia kata depan-depan saya, Ustaz, dia angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kami makan KFC, kami nak makan KFC. Lebih kurang lagu itulah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa hamba-hamba. Mendengar doa hamba. Mendengar rintihan anak kecil yang teringin nak makan KFC.
Allah hantar bantuan dan pertolongan bagi memenuhi doa si anak ni tadi. Tak semena-mena, dia kata lebih kurang petang menjelang petang tu, kakak dia datang. Kakak pada kawan saya datang bawa KFC. Nampak? Saya kata, ini, this is the miracle of doa. Miracle of doa. Sebab bantuan dan pertolongan Allah itu datang min haitsu la yahtasib. Datang daripada segenap jalan dan penjuru yang kamu tidak sangka-sangka, yang kita tidak sangka, yang tidak kita tahu. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengatakan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bantuan Allah itu boleh datang dalam pelbagai bentuk, pelbagai rupa, masa dan ketika. Dan daripada mana juga pun, bila Allah menghendaki, Allah hantar bantuan, Allah hantar. Bukanlah maksud dia hantar KFC kedebuk, KFC turun, tak. Tentu saja ada pertolongan yang Allah gerakkan. Sebab itu nak buat baik pun kena minta. Sebab itu Allah ajak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kemudian mampu meninggalkan, bukan saja ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, cinta kepada orang-orang miskin, dan jika engkau menginginkan ujian kepada para hamba-Ku, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah dengan ujian itu. Dengan tidak terfitnah dengan ujian dunia, ujian kejahatan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian sebuah hadis daripada Utsman bin Affan juga, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a, thumma masya ila as-salati al-maktubah, fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjid, ghafara Allahu lahu dhunubah." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, barang sesiapa yang berwudu untuk solat dengan sempurna, kemudian dia berjalan menunaikan solat fardunya bersama dengan orang-orang, bersama dengan jamaah di masjid atau di masjid, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Sama seperti hadis yang awal tadi. Dalam riwayat yang lain juga daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, juga hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidaklah orang Muslim yang bersuci, yang berdoa, yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dengan baik sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Kita faham, kita maklum, wudu yang kita lakukan itulah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, walaupun ada beberapa perkara khilaf kat sana. Ketepikan khilaf itu, buat baik. Kemudian lepas wudu yang baik dan sempurna tadi, dia mendirikan solat 5 waktu, solat fardu 5 waktu ni. Melainkan apa yang dia lakukan itu akan menghapus dosa yang terjadi di antara solat-solat tersebut. Antara apa yang berlaku di antara in between solat maghrib ke solat isyak, isyak kepada subuh, subuh kepada zuhur, zuhur kepada asar, asar kepada maghrib. Begitulah rutinnya selama 5 waktu, selama 5 waktu 24 jam sehari itu. Kata Nabi SAW, illa kanat kafaratan lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara waktu-waktu solat itu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sentiasa berwudu ini, dia sentiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim dan mukmin yang baik, yang menjaga solatnya, yang menjaga solat fardunya dengan baik, sudah tentu dia sentiasa akan berwudu. Sebab itu ada sebuah hadis, surah kisah tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, satu hari selepas waktu subuh, Nabi bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal." Ada dua riwayat tentang kisah.
Salah satunya Nabi bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah?" Wahai Bilal, dengan amalan apakah engkau mendahuluiku ke syurga? Sebab malam tadi aku mendengar geseran telapak kakimu dalam syurga. Nabi bermimpi mendengar geseran telapak kaki Bilal dalam syurga. Sebab tu Nabi tanya, "Bima sabaqtani ilal jannah?" Wahai Bilal, dengan amalan apakah engkau mendahului ke syurga? Antara lain jawapan Bilal dalam semua riwayat itu menceritakan Bilal berkata, "Aku," kata Bilal, "apabila sahaja aku batal wudu, aku akan segera berwudu dengan baik dan sempurna. Selepas saja wudu, maka aku akan solat sunat seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah." Dia solat sunat. Ini disebut sebagai solat sunat wudu. Sentiasa selama mana dia berjaga, dia akan pastikan dirinya sentiasa berada dalam keadaan berwudu. Maka lantaran itu, sahabat yang dikasihi sekalian, kita ambil faham daripada kisah Bilal bin Rabah tadi. Maka kalau boleh kita sentiasa berwudu, masuk bilik air mandi berwudu lah, walaupun belum lagi masuk waktu solat fardu, sentiasa berwudu. Begitulah amalan Bilal bin Rabah. Dia antara lain hikmahnya, kata Bilal bin Rabah, dia nak mendapatkan satu pahala wudu tadi dengan segala janji dan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Yang keduanya, dengan solat, dengan wudu tadi, dia boleh mendirikan solat 2 rakaat. Solat apa? Solat sunat wudu. Juga dalam Sahih Muslim, Nabi SAW ceritakan tentang solat sunat wudu ini. Ini di antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Dalam riwayat ini Nabi kata, siapa yang berwuduk dengan baik dan sempurna, dia menunaikan solat itu, maka Allah Ta'ala pun menghapuskan dosa-dosanya di antara solat-solat fardu, di antara solat-solat fardu tersebut. Maksudnya kita sentiasa berada dalam zon, dalam lingkungan pengampunan Allah Subhanahu wa taala bila mana kita sentiasa berwuduk. Maka sangat rugi, sangat malang bagi seorang muslim mukmin yang dia mengabaikan solat. Bila dia mengabaikan solatnya, dia tak solat, dia tak jaga solat dia dengan baik, maka dia akan ada ruang dosa untuk menyeliputi kehidupannya. Sedangkan dalam hadis kita jumpa 3-4 hadis ini, Nabi cerita selagi mana kita tidak melakukan dosa besar, kita tidak melakukan dosa syirik, maka selama itu dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang keempat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahawa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma minkum min ahadin yatawaddau fayuhsinu wudu'a, thumma yaqumu fayarka'u rak'atain yaqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannah wa ghufira." Ini hadis Nabi nak cerita, tidak ada seorang pun dari kalian berwuduk dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat dengan penuh khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang khusyuk dan wajahnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, illa wajabat lahul jannah, melainkan pasti dia akan mendapatkan syurga, wa ghufira lahu, dan Allah mengampunkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Dan satu lagi yang menarik, kata Nabi SAW sebuah hadis juga riwayat Muslim, Nabi kata, sesiapa yang berwuduk dengan baik, dia berwuduk dengan baik dan sempurna, selepas saja dia berwuduk dengan sempurna dengan baik, kemudian dia berzikir dengan zikir yang biasa kita ucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, satu riwayat. Dan riwayat yang lain ditambahkan doa hujung tu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin.
Siapa yang berwuduk dengan baik dan sempurna dan dia berzikir dengan zikir tadi, kata Nabi SAW, illa futihat lahu thamaniyatil abwabil jannah, Allah akan buka untuknya ke-8 pintu syurga dan dia dipersilakan masuk melalui mana-mana pintu yang dia suka. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan dibina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Sangat hebat. Kita kena ingat sahabat semua, sebab wuduk adalah kunci kepada ibadah yang kita lakukan. Solat, saya ulang balik, solat bakal tidak sah apabila wuduk kita tidak sah. Sebab itu bila time berwuduklah dengan tertib dan cermat. Allah Allah. Baik. Tengok bagaimana dosa-dosa boleh keluar daripada anggota kita bila kita berwuduk. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang sekalian, dengarkan kata Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma' fa idza ghasala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma'i hatta yakhruju naqiyan min adh-dhunub." Hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim. Tengok apa kata Nabi. Nabi kata, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, nak cerita Nabi kita, kalau kita berwuduk dengan baik dan sempurna, apabila kita membasuh anggota pertama wuduk kita basuh muka, maka kata Nabi, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa-dosa yang dilihat dengan mata. Bila kita basuh anggota muka kita ketika kita berwuduk, kata Nabi, maka akan gugurlah, akan jatuhlah semua dosa-dosa yang dilihat dengan mata bersama dengan air tetesan yang terakhir. Air tetesan terakhir kita basuh muka itu, dosa kita akan. Kemudian kata Nabi, jika kita membasuh kedua tangan, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan jatuhnya air atau tetesan air yang terakhir. Sekarang ni ujian kita sekarang ini, dosa itu dia boleh terbina dalam diri kita, dia boleh melekat dalam diri kita. Pertama melalui pandangan mata. Benar? Dia mudah melekat dengan pandangan mata. Live ke, tak live ke, dalam media sosial terutama. Yang kedua, tangan kita hari ini tak sama macam tangan orang dulu. Dengan hanya satu sentuhan jari sahaja, kita boleh melakukan pelbagai jenis dosa. Hari ni khutbah Jumaat sebut, hanya dengan satu sentuhan, kita like, kita share, kita komen, bermula dengan anggota tangan. Maka banyak dosa-dosa yang kita lakukan dengan dua panca indera yang penting, mata dan tangan-tangan kita. Benarlah kata Allah, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kalau kita tidak berwuduk dengan baik, kita meyakini dan menekuni apa yang disebut oleh Nabi dalam bab ini, maka kita akan menjadi insan dan hamba yang sangat rugi dan malang besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pandangan mata kita yang tidak terkawal dan juga jari jemari kita yang tidak terkawal. Hari ini ujiannya datang dalam bentuk itu. Kemudian
Begitu juga apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah daripada kedua kakinya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, yang juga bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Baik, itu penting. Dan apabila kita selesai saja berwuduk dengan cermat dan baik, tadi kata Nabi, sampai pada akhirnya dia selesai daripada berwuduk, dia keluar dari dia, maka dia akan dia keluar dalam keadaan suci daripada dosa-dosa. Kita mengimani, kita meyakini apa disebut oleh Nabi ini. Dalam bab ini Nabi kata, bila mana kita berwuduk dengan baik, dengan sempurna, dengan tertib, yakinlah, imanilah, percayalah bahawa selesai kita berwuduk, dosa telah pun gugur daripada kita. Kita berada dalam keadaan suci daripada dosa-dosa. Selagi mana kita tidak melakukan dosa, terlibat dan terjebak dengan dosa-dosa besar, terutamanya dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang ke-6 daripada Umamah Al-Himsi, dari Umamah Al-Himsi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal wudu'a yukaffiru ma qablahu thumma tasiru as-salatu nafilah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata, innal wudu, sesungguhnya wudu itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, lalu solatnya akan menjadi nafilah, lalu solatnya akan menjadi solat sunat. Kacaran yang berganda yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam suasana hari ini, wudu adalah protection yang paling ampuh dalam segala macam urusan hidup kita. Bagaimana kita nak menghindari perkara-perkara buruk pun wuduklah protectnya. Wallahu a'lam. Habis itu tentang bab wudu. Sikit masa lagi. Kemudian kita lihat perkara yang ke-11. Sudah tentulah dosa-dosa kita boleh terhapus dengan kita mendirikan solat lima waktu. Dan termasuk amalan yang dapat menghapuskan dosa adalah memelihara solat 5 waktu secara berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada satu hari. Kata Nabi, "Ara'aitum law anna nahra bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqu min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Qal fadzalika matru salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Nabi kata, apa pendapat kalian? Ara'aitum, apa pandangan kalian? Apa pendapat kalian? Kata Nabi, tanya Nabi, sekiranya di hadapan pintu rumah salah seorang daripada kalian terdapat sebuah sungai, lalu dia mandi di sungai itu sehari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang melekat pada badannya? Nabi bagi satu analogi. Nabi tanya dengan analogi. Nabi kata, depan rumah kamu tu ada sungai, dan dia mandi 5 kali sehari. 5 kali sehari. Dengan kekerapan dia mandi sebanyak 5 kali sehari tadi, apakah mungkin masih ada kesan-kesan kotoran yang melekat pada tubuhnya? Sudah tentu tidak. Mesti tabiat dan sifat orang mandi bukanlah mandi macam pelambi mencelak mata itu je. Sifat kita mandi, kita guyur dengan air, kita jirus dengan air, kita sabun cuci, dalam situ sifat kita mandi. Sebab tu Nabi kita mandi, bukan siram, mandi. Baik. Apakah mungkin masih lagi tersisa kesan-kesan kotoran pada badan kita? Tak. Sahabat kata, tak. Tidak akan tersisa kotoran apa pun badannya, sebab dengan mandi 5 kali sehari tadi. Kita mandi pun paling banyak pun 3 kali sehari, ataupun 2 kali sehari. Itu pun bercinta lah nak mandi.
Kan kena musim-musim hujan macam ni nak bolehkan mandi sejuk lah, macam-macam ragam. Besok weekend ni pagi-pagi tak macam mandi ya. Lantas baginda bersabda, "Fadzalika misu salawatul khamsah." Begitulah perumpamaannya kata Nabi, solat 5 waktu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengannya. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan solat. Dalam arti kata lain, selain daripada solat wudu tadi yang bersifat sebagai penghapus dosa, solat yang kita dirikan itu juga sifatnya sebagai penghapus dosa. Bayangkan, sebab itu Allah tengok dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya seorang muslim dan mukmin yang baik, yang taat menunaikan solat, sebenarnya dalam lingkungan 24 jam itu dia sudah pun terhindar daripada sebarang dosa. Sebab dia sentiasa berada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Agak telajak sikit sampai waktu zuhur, dia solat. Dia berwuduk dengan cermat, dia berwuduk dengan baik, dia solat. Gugur sudah dosa di antara subuh dan zuhur tadi. Lagi sambung pula zuhur ke asar. Begitulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga itu bermanfaat kepada saya dan manfaat kepada tuan-tuan. Maka berwuduklah dengan baik, solatlah dengan baik. Moga-moga kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.